Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam Malaysia Madani dan juga salam Maju Johor. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah telah berjalan lancar majlis pencalonan pada pagi tadi, yang ini bagi calon P161 saudara Suhaizan Khayat. Dan terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana malam pertama kita setelah saudara Suhaizan dinobatkan sebagai calon bagi kawasan parlimen ini, kita dalam majlis pelancaran bilik gerakan utama. Dan terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Marina binti Ibrahim, adun bagi kawasan Skudai. Dan mungkinlah ada yang dekat sini orang daripada kawasan luar. Jadi kat mana Skudai itu? Skudai ini berjiran sahaja dengan Perlis. Skudai ini kalau kita tahu parlimennya Iskandar Puteri, dan berjiran juga dengan Parlimen Pulai yang mana berada dalam pilihan raya kecil pada hari ini sehingganya tarikh pengundian pada 9 September nanti. Dan apabila kita berjiran kota Iskandar Puteri dalam Dun Skudai dan juga Parlimen Pulai, apa yang terjadi sebelum ini adalah Allahyarham saudara Salahuddin Ayub sangat membantu. Apabila kalau kita tahu kawasan Skudai sebenarnya banyak pengundi, lebih daripada 120,000 pengundi. Jadi saya sebelum ni saya pernah maklumkan pada Allahyarham, saya cakap dengan dia, YB, saya nak minta bantuan sebab ramai tempat saya kebanyakannya orang susah, banyak flat dekat kawasan Skudai, jadi boleh tak bantu? Jadi dengan usaha dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh saudara Allahyarham Salahuddin Ayub, jadi dia sudi membantu. Jadi pada hari ini saya juga nak membantu saudara kita, saudara Suhaizan Khayat, untuk memastikan beliau dapat mempertahankan kerusi P161 kawasan Pulai ini. Boleh kita semua pastikan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita keluar mengundi pada 9 September. Sebab apa? Sebab apa saya suka tekankan perkara ni? Sebab apa saya suka ingatkan perkara ni? Sebab kita memerlukan kerjasama dan bantuan anda semua. Kalau kita lihat hari ini, mungkin saya nampak ada rakan-rakan saya yang sebenarnya bukan pengundi di kawasan ini, tapi mereka pada malam pertama untuk melancarkan bilik gerakan ni, mereka daripada Kulai, daripada kawasan-kawasan lain turun untuk membantu, memberikan sokongan. Jadi sokongan datang ke ceramah sahaja tidak cukup. Anda kena menjadi mulut bergerak, memaklumkan kepada di Twitter, di media-media sosial, maklumkan kepada jiran-jiran, maklumkan kepada rakan-rakan bahawa 9 September nanti sila keluar mengundi. Kerana apa? Mungkin ada saudara mara, rakan-rakan yang sibuk bekerja, terutamanya bekerja di Singapura. Mereka rasa tak apalah, biar je lah orang lain yang pergi mengundi, mereka tak perlu pergi mengundi. Dan perkara ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sangat bahaya kerana satu undi itu sangat berharga dan begitu penting untuk kita memastikan kemenangan kita bukan sahaja pada Parlimen P161 Pulai, tetapi juga pada kawasan Dun Simpang Jeram. Jadi boleh tak kita sama-sama berusaha maklumkan kepada rakan-rakan, maklumkan di media sosial kita bahawa 9 September ini nanti kita semua harus keluar mengundi, boleh atau tidak? Boleh pastikan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, pilihan raya ini berlaku ataupun berlangsung dalam bulan apa? Bulan kemerdekaan. Boleh saya tanya tahun ini tahun keberapa kita merdeka? Boleh saya tanya tahun keberapa? Siapa boleh jawab tahun keberapa kita merdeka tahun ini? Tahun 66. Dah 66 tahun kita mencapai kemerdekaan. Dan nak mencapai kemerdekaan ini, pelbagai perkara yang telah kita lalui. Bukan sahaja Melayu, bukan sahaja India, bukan sahaja Cina, bukan sahaja Bumiputra. Pelbagai kaum bersama-sama nak mempertahankan kemerdekaan dekat negara kita ini. Jadi setelah 66 tahun kita merdeka, apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak dapat 10 tahun akan datang? Apa yang kita nak dapat? Adakah kita masih lagi nak hidup dalam kecurigaan kaum? Adakah kita nak lagi, ataupun kita nak satu pembaharuan dalam perpaduan yang membawakan satu masa hadapan yang baik?
Bukan masa hadapan untuk kita sahaja, tetapi masa hadapan yang baik untuk anak cucu cicit kita. Itu yang kita kena pertimbangkan. Apa yang kita nak setelah 60 tahun kita merdeka? Apa yang kita nak capai setelah 66 tahun merdeka? Jadi kalau kita tengok kan, kita tak pernah sangka tuan-tuan dan puan-puan, daripada PRN hari tu sebenarnya saya tak sangka bahawa sebelum ni kita bermusuhan, sebelum ni kita sibuk untuk mengata Barisan Nasional, tapi hari ni kita bersahabat. Demi apa? Demi rakyat. Kita bersatu padu demi apa? Demi rakyat. Jadi dalam berpuluh tahun ini kita termakan dengan pelbagai persepsi, bukan sahaja daripada PH, bukan sahaja daripada Barisan Nasional sendiri, tapi kita semua. Tapi kita perlukan satu perubahan ataupun perpaduan yang satu, yang jitu, untuk pastikan apa? Untuk pastikan kerajaan ini terus kekal. Dan kalau kita lihat konsep-konsep yang telah dinyatakan sebelum ini, konsep apa? Konsep perpaduan, kestabilan dan juga kemakmuran. Apa yang anda faham perpaduan, kestabilan dan kemakmuran? Adakah kita bila orang jerit-jerit slogan perpaduan, kestabilan, kemakmuran, kita hanya mampu menjerit-jerit slogan tersebut, ataupun kita sendiri menghayati, ataupun kita sendiri memahami apa itu maksud perpaduan, kestabilan dan kemakmuran? Perpaduan itu apa? Perpaduan itu bukan sahaja satu padu di antara kaum, tetapi perpaduan itu juga di mana di antara parti politik boleh bekerjasama. Dan penting sangat perpaduan ini tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting. Kerana apa? Kerana perpaduan ini juga dapat mengelakkan tercetusnya perbalahan daripada segi agama dan juga kaum. Kerana perpaduan ini juga dalam politik dapat menyingkirkan persekongkolan, dan kita juga dapat memastikan ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Cuma kita lihat bagaimana negara-negara luar yang mana ada pergolakan, ada perbalahan di dalam bukan saja agama dan bangsa, malah dalam politik. Kita lihat ketika tiada kesepaduan, ketika kerajaan tebuk atap melakukan perkara yang tidak kita mahu sebagai rakyat, apa jadi pada negara kita? Negara kita bergolak. Bila negara kita bergolak tuan-tuan dan puan-puan, rasanya pelabur nak datang ke tidak ke dalam negara kita? Rasanya ekonomi kita akan bertambah baik ataupun tidak? Jadi kalau tak ada perpaduan, mana nak wujudnya kestabilan? Jadi dengannya ada perpaduan, disitulah wujud kestabilan. Bila wujudnya kestabilan, barulah investor-investor, pelabur-pelabur dari luar berani untuk datang ke negara kita. Dan bila wujudnya kestabilan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan di antara rakyat, barulah wujud kemakmuran. Dan kemakmuran ni kita kena ingat, kemakmuran ini tidak akan wujud dan tidak mampu terhasil tanpa perpaduan dan kestabilan. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ada antara pemimpin yang sangat pentingkan diri, sehingga sekarang sekalipun mereka tengah berusaha untuk menjatuhkan juga kerajaan PMX, kerajaan Datuk Seri Anwar. Mereka tetap berusaha, mereka tetap mencuba. Kenapa kita tidak memberikan peluang kepada kerajaan ini untuk berkhidmat kepada rakyat lebih sehingga habis penggal? Belum lagi 1 tahun kita memerintah, tetapi dah ada yang fikir nak jatuhkan kerajaan ini tak baik, kerajaan ini teruk. Kita faham tak ada satu kerajaan yang sempurna. Kita tidak mencapai lagi 1 tahun, bagaimana kita nak mencapai kesempurnaan? Jadi berikan peluang kepada kerajaan hari ini membuktikan dalam masa 5 tahun ini kita boleh melaksanakan yang terbaik untuk rakyat, kita boleh memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dan apa yang kita perlukan adalah anda semua yang hadir pada hari ini sebagai ejen penyampai maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihatlah sebenarnya kan, kerajaan pada hari ini telah melaksanakan pelbagai subsidi, pelbagai insentif yang sangat baik untuk rakyat. Banyak sebenarnya, antara anda tahu dan tak tahu saja. Sebagai contohlah, skim perubatan madani. Siapa tahu ke tidak skim perubatan madani? Tahu. Kita pun, saya tahu pejabat Perling dan juga pejabat Adun Sekudai kita rajin untuk buka kaunter bergerak, untuk membantu ramai rakyat di bawah, untuk memastikan mereka menyemak sama ada mereka menerima skim perubatan madani ini atau tidak. Yang mana kalau tak perlulah, kalau sakit, demam, pening, nak beratur pergi hospital, skim perubatan ini membantu mereka yang berkelayakan, mereka yang mereka tidak berkemampuan di dalam kalangan B40 untuk mendapatkan
RM250 untuk satu keluarga. Jadi banyak lagi skim-skim lain, seperti contoh MyCRS. MyCRS ni sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya apa MyCRS ni. Ia adalah subsidi bagi kerusi keselamatan keselamatan anak-anak ya, ataupun kasih. Jadi ramai yang tak tahu skim-skim ni. Jadi sebenarnya boleh rujuk kepada pusat-pusat komuniti, pusat-pusat DUN ataupun pusat-pusat ahli parlimen. Jadi ini penting. Begitu juga dengan menu rahmah, bakul rahmah dan skim-skim. Banyak sebenarnya skim-skim yang telah dilaksanakan. Tak sampai 1 tahun lagi menjadi kerajaan telah banyak perkara yang telah dilaksanakan. Bayangkan kalau lebih daripada ini peluang yang diberikan kepada kita, kepada kerajaan Datuk Seri Anwar, saya percaya banyak lagi yang boleh dilaksanakan, banyak lagi yang boleh diberikan. Dan saya juga ingin berpesan kepada anda semua, Johor ni politiknya lain. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita mempunyai sultan yang berjiwa rakyat, yang memahami setiap kaum di Johor. Dan begitu juga di mana kerajaan pada hari ini, walaupun sebelum mewujudnya kerajaan perpaduan, kerajaan di Johor ini mampu bekerjasama. Di bawah pimpinan Datuk On Hafiz, kita boleh bekerjasama dan bersama-sama berganding bahu untuk memberikan yang terbaik untuk warga Johor, untuk bangsa Johor. Jadi saya nak ingatkanlah, kita jangan buat pilihan. Ada orang kata, kita nak buat pilihan ni, kita nak ajar PMX, kita nak ajar kerajaan perpaduan pada hari ini, supayanya dia sedar, kita nak bagi dia kalah sekali. Ada orang cakap, tak apa, kita bagi dia kalah sekali. Supayanya apa? Kita bagi pengajaran kepada kerajaan perpaduan pada hari ini. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda lakukan sedemikian, anda bukan saja memperjudikan nasib negara ini, tetapi anda memberi ruang kepada mereka di luar sana yang tamak, yang rakus akan kuasa untuk terus melaksanakan strategi-strategi yang mereka fikir boleh dilakukan, boleh menjatuhkan kerajaan ini. Jadi bagi saya, beri peluang. Kerajaan negeri sekarang hari ini adalah kerajaan perpaduan, kerajaan PH dan juga kerajaan Barisan Nasional. Di Simpang Jeram, saya mohon kepada anda semua maklumkan kepada saudara, kepada rakan-rakan untuk memberikan kestabilan politik di negeri Johor ini, kemakmuran politik di negeri Johor ini dengan mengundi siapa? Dengan mengundi calon perpaduan, calon PHBN di sana. Begitu juga dengan calon bagi P161 Pulai. Kalau kita tengok dah dengan kerajaan sekarang ini, kerajaan yang stabil, kerajaan yang boleh memberikan khidmat yang terbaik. Jadi apa salahnya kita memberikan peluang kepada saudara Suhaizan Kayat untuk memikul tanggungjawab ini, kerana saudara Suhaizan Kayat ni bukannya baru sehari dua dalam politik. Dia pernah jadi juga speaker di negeri Johor. Banyak yang telah dilaksanakan oleh beliau. Okey, jadi kita berikan peluang untuk beliau untuk berkhidmat, untuk menabur bakti. Saya percaya apa yang akan dilaksanakan beliau adalah sebaik bagaimana apa yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Salahuddin Ayub. Jadi hari ini saya nak balik daripada ceramah ini, balik daripada perasmian bilik gerakan hari ini. Walaupun anda bukan pengundi kawasan ini, tapi jadilah suara untuk membantu semua pengundi balik dan pastikan mereka menunaikan tanggungjawab mereka pada 9 hari bulan ini untuk mengundi. Dengan itu, terima kasih sekian daripada saya, kerana selepas ini ada banyak lagi rakan-rakan penceramah kita akan bersama malam ini, saudara Syekh, saudara Alan T. Bunsong, saudara Andrew dan ramai lagi. Sekian, terima kasih.